Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan live kita pada petang ni. Seperti biasa anda bersama dengan kami, saya Farizah Amani dan rakan setugas saya Fatimah Nawawi. Dalam segmen isu 2PM, seperti biasa kita membincangkan perihal rumah tangga dan juga wanita. Jadi kita mendoakan kepada semua penonton kita, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Amin. Kepada yang sedang bekerja, orang kata apa, jangan sedih-sedih, jangan stres-stres, teruskan bekerja. Dan kita diuji minggu ni dengan banyak yang kita tengok hari ni saja pun orang kata apa, dia pagi banjir. Ada yang tempat-tempat yang orang kata apa dah naik air, hujan lebat kalau semalam kalau kita tengok. Betul. Ada juga orang kata apa di Johor, di Baling banjir kan. Jadi kita mendoakan mungkin ada mangsa-mangsa yang sedang menonton atau yang terlibat secara tak langsung juga, kita doakan moga-moga mereka ni orang kata dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi berbalik kepada topik kita pada minggu ini, seperti kalau kita tengok minggu lepas kita bawakan mengenai isu kesuburan. Ya, itu kita dah bincangkan, kita dah menyentuh soal wanita, kita sentuh soal rumah tangga juga. Tapi pada minggu ini kita fokus kepada rumah tangga sahaja. Iaitu apa topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, Jodoh pilihan keluarga. Adakah ia masih lagi relevan masa kini? Relevan ataupun tak relevan, sebab ada yang kata dah tak relevan dah. Kita dah zaman moden. Apa orang kata? Ada Omi lah, ada Baitul Jannah dah, ada segala jannah yang ada kan. Jadi ada banyak aplikasi orang kata tak perlu dah. Orang kata atur-atur ni kita orang boleh cari sendiri katanya. Tapi kan Zah, kalau kita cerita pasal jodoh ni ni kalau kita cerita benda yang tak disangka. Betul. Kadang-kadang ada yang berkahwin dengan kawan baik sendiri, ada yang jodoh pilihan keluarga pun ada melalui media sosial pun ramai juga kan. Jadi bila cerita pasal jodoh ni adalah satu perkara yang memang kita tak dapat jangkalah surprise kan benda ni kan. Dan sebenarnya Karimah, bila kita cakap pasal jodoh pilihan keluarga ni, macam saya cakap tadi lah, ada yang mempersoalkan, relevan ke? Itu relevan satu. Ada yang tanya macam, boleh bahagia lagi ke kan? Bahagia ke? Orang kata apa, bila cakap pilihan keluarga, kita mungkin tak berapa kenal, kita mungkin tak, orang kata tak suka, tak cinta, belum timbul kan? Jadi orang kata macam, boleh ke bahagia ni nak duduk sebumbung dengan orang yang kita tak kenal, tak cinta? Jadi itulah persoalan yang berlega-lega yang bermain di dalam apa kata fikiran mereka. Jadi sebab itulah pada hari ini kita bawakan topik berkaitan dengan apa tadi? Jodoh pilihan keluarga. Adakah masih relevan lagi masa kini insya-Allah. Insya-Allah kita akan bincangkan bersama dengan panel kita pada hari ini, iaitu siapa panel kita Ima? Panel kita sebelah senyum saja berada. Tuan Zaid Muhammad pada hari ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Semua sihat ke? Sihat alhamdulillah insya-Allah. Insya-Allah kita bersama dengan Tuan Zaid pada hari ini kita akan mengupas lebih kurang macam sejam lah, sejam perbincangan kita mengenai dengan jodoh pilihan keluarga ni. Boleh tuan Boleh insya-Allah. Saya cubalah Okey, insya-Allah tuan dah biasa masuk TV kan. Okey. Tapi sebelum tu suka untuk izajak kepada semua penonton, jangan lupa untuk like live kita pada hari ni, jangan lupa bagi love banyak-banyak. Dan jangan lupa bagi komen juga. Mungkin ada daripada anda yang berpengalaman yang kata dulu saya pun pilihan keluarga bahagia je kan. Boleh bagi pandangan kan. Dan mungkin boleh share live kita pada hari ini. Jangan lupa untuk sumbangkan star. Semoga orang kata lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, kita teruskanlah dengan orang kata topik kita pada hari ini. Jadi sebagai permulaan ni kan Tuan Zaid, mungkin Tuan Zaid boleh kongsikan pandangan tentang topik kita pada hari ini. Relevan ke jodoh pilihan keluarga ni? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila saya tengok topik ni, tajuk ni pun terkejut juga sebab kita dah berada di tahun 2022, zaman moden. Zaman moden. Kebanyakan kita sedia maklum lah bahawa anak-anak muda yang mencari pasangan biasanya lebih suka cari sendiri. Betul. Tapi kalau kita tengok dari sudut kemanusiaan lah, benda ni saya rasa akan tetap relevan. Dia cuma dia bergantung dengan situasi pasangan tu sendiri. Kalau saya nampak dari segi jodoh ni, dia ada dua ekstrim lah. Satu ekstrim ni dia cari sendiri, dia tak ada kisah pasal I don't care who you are, where you are from, apa semua tu kan. Dia okey, dia sampai tak consider pandangan keluarga. Ekstrim satu lagi pula, dia tak tahu nak cari kat mana. Dia serah kepada keluarga semata-mata. Dan saya pernah terjumpa di zaman moden ni, ada lagi yang serahkan kepada keluarga. Mungkin dia sebab dia sibuk bekerja ke, dia sibuk belajar ke, ataupun dia dah banyak kali buat pilihan tapi tak kena je kan. Dah give up lah, biar mak ayah carilah. Jadi kalau secara amnya saya jawab masih relevan. Adalah lagi relevansi dia tu. Tapi
kita bila kita sebut perkataan ekstrim tu dia bahayalah. Kita cuba ambil kebaikan di kedua-dua pihak. Ada kebaikan keluarga cari, ada kebaikan sendiri cari. Boleh tak kalau kita cuba gabungkan berada di titik tengah, itu yang terbaik. Kita cuba pasal itulah. Bukan orang kata terus, orang kata paksa kahwin terus kan. Betul. Tapi orang kata biar mereka mengenal dulu pada awal itu. Betul. Tapi ada ke orang kata yang berkahwin disebabkan tradisi pada keluarga itu sendiri? Ada. Saya rasa ini dipanggil social pressure, tekanan sosial kan. Sebab masyarakat nak tak nak dia masih memandang serong kalau dia ni lambatlah kahwin kan. Betul. Kenapa ni dah 30 lebih dekat 40 tak kahwin lagi. Dia mula tekanan tu datang. Sebab tu ramai yang kadang-kadang yang tak semua orang mampu hadapi tekanan ni. Ada yang okey je. Katalah apa pun dia relax je kan. Dia tahu hal tuju hidup dia. Tapi ada yang terpengaruh dengan kata-kata kawan ke, jiran ke, keluarga ke. Jadi mula dia macam buat pilihan yang tak sepatutnya lah. Dia macam cepat-cepat kan, nak okeylah dah tak tahan orang duk tekan-tekan. Tiap kali balik raya kan soalan cepu emas kan. Orang akan tanya kan. Serabutlah kan. Kahwin je lah. Tapi bahaya macam tu. Macam Iza sebut tadi, Iza sebut tadi paksa. Betul. Bila ada perkataan paksa tu dah tak berapa betul lah kan. Kita tak boleh terpaksa benda-benda macam ni. Tapi kan tadi macam tadi tuan dah terangkan sikit relevan ke tak relevan kan. Tapi kita nak tahulah macam mana kalau ada sesetengah pasangan tu dia sendiri yang buat keputusan macam okey tak apalah, terima dulu. Terima dulu, nanti dah bertahun-tahun lambat laun takkan tak sayang, dah duduk satu bumbung, dah di muka dia je 24 jam kan. Takkan tak timbul sikit kan. Jadi macam mana pandangan tuan untuk mereka yang kata berpandangan macam ni? Okey. Kalau macam tu okey. Kalau dia ikhlas betul-betul, dia kata tak apalah mak ayah carilah, saya terima je lah. I trust the choice kan. Saya percaya dengan pilihan mak ayah. Mereka pun dah ada pengalaman, mereka pun niat bukan nak torture kita pun kan. Dia cari. Dan saya pernah tengok kes-kes sebenarnya ada kawan-kawan baik saya sendiri yang dah slightly elderly kan, memang dia orang pilih. Anak-anak dia kita panggil bagi lesen, bagi green light kepada mak ayah. Carilah, dan kadang-kadang mak ayah ni circle dia lagi besar. Betul. Kan dia tengok budak ni belajar pandai lah. Katalah anak perempuan kan. Anak perempuan suruh mak ayah cari, dia akan contact kawan-kawan dia. Tu dia tengok budak ni bagus lah, nampak baik, pergi solat semua, belajar career pun bagus. Dah ada jodoh belum? Yang tu pun tak ada lagi lah. Jom lah kita match. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat paling penting tu green light tu kena ada lah. Janganlah mak ayah duk mempengaruhi mak ayah ada kenal ni kan. Jadi anak kadang-kadang dia rasa macam serabut. Betul. Dia rasa pressure macam pressure apa whatever lah, bahaya. Macam tu bahaya. Takut nanti anything wrong, takut nanti duduk 10 tahun makin stres kan. Dah dimula salahkan mak ayah. Ya betul. Sebab kadang kita tengok sekarang pun macam dah kahwin 10 tahun ni pun masih ada lagi yang bercerai-berai kan. Itulah. Tapi kalau kita tengok tentang tadi, tuan kata kalau orang kata apa dah di matchmaker tu masing-masing green light, okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau lah seandainya perkahwinan tu dah bertahun-tahun kahwin, tiba tak bahagia, macam tu macam mana pula tu? Okey. Bila perkahwinan tak bahagia ni dia banyak elemen dia atau faktor dia kita kena consider lah, kita kena tengok. Pertama sekali ramai orang salah faham bila berkahwin jodoh ni dia ingat orang tu kekasih saja. Memanglah peringkat mula-mula tu kita kekasih kan. Girlfriend, boyfriend tu kekasih lah. Lepas tu bila convert jadi rumah tangga, tiba-tiba tugas kekasih ni dah jadi cabang banyak dah. Dialah ketua. Saya pernah buat ada 10K kan. 10K kalau bisa sebut quickly. Kekasih, ketua, apa lagi? Captain, counselor, consultant, macam-macam. Jadi tiba-tiba satu orang ni dia jadi banyak peranan. Banyak peranan. Yang tak bahagia tu kita kena tengok dia salah match sebenarnya. Katalah isteri ni kan, dia nak suami dia romantic all the time. Padahal suami dia masa tu kena jadi ketua. Masa tu kena jadi kaunselor ke kuli satu lagi. Kuli. Kan? One of it kuli lah in inverted comma kan, one of it. Sebab bekerja tanpa gaji kan. Betul. Berlari sana, berlari sini. Masa tu macam mana dia nak romantik kan? Dia kepala otak dia duk fikir macam mana nak cari kerja dan sebagainya. Jadi matching tu penting lah. Maknanya ada time kena romantik. Saya bukan kata lelaki tak boleh jangan romantik, bukan. Maksudnya
peranan tu masa berdua, masa one to one dengan pasangan romantik lah kan. Betul. Tapi masa dekat kedai cari sayur tak payah nak romantik masa tu kan. Serabut Tak lah, kena tempat tak kena lah tempat. kerja. Jadi macam itulah rumah tangga ni, jodoh ni dia kena once kita dah jumpa, dia tak akan automatic matching tu jadi. Maknanya kena usaha tu kena ada. Put in the effort, insya-Allah usaha banyak dan minta doa banyak-banyak, Tuhan akan cantikkan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai mati. Atil jannah insya-Allah. Amin. Tapi ada tak macam orang kata apa, macam duration lah kalau nak tengok kan, macam okey kita try dulu, kita macam yang tadi lah pandangan, kita kahwin dulu. Tengok lagi bahagia ke tak lepas tu kan. Ada tak macam duration yang dia letakkan macam setahun ke 2 tahun ke, kalau tak boleh nak buat macam mana? Okey, lebih kurang ada sebenarnya. Adalah. Sebab kalau kita belajar dari segi human psychology, manusia ni dia ada pusingan dia. Dia panggil kebahagiaan. Pusingan kebahagiaan ni dia tak boleh sama satu benda dalam masa, tengok bergantung pada manusia, tapi secara amnya dalam 3 tahun. Apabila 2 hingga 3 tahun dia perlu ada satu perubahan. Satu stage of life dia panggil, satu tahap kehidupan yang berbeza. Contohnya okey, kita ambil contoh macam inilah. Kahwin dengan pasangan kita, kalau tahun pertama, tahun ke-3 tu honeymoon lah. Kan memang pasangan kita tak ada salah lah. Kan dia buat salah pun kita happy je kan, seronok kan. Yang bahagia. Bahagia kan. Tapi lepas tu dia akan kena berubah. Masuk tahun ke-3, 4, 5, 6, fasa kedua, mula nampak dia ni sengit lah, dia ni tak betul lah, dia mula nampak. Jadi masa tu dia kena up, masing-masing kena ini termasuk saya sendiri, kena sentiasa upkan ke kualiti kehidupan kita kan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila kahwin 2-3 tahun dia kurniakan anak. Dikurniakan zuriat supaya mak ayah suami isteri dah naik pangkat jadi mak dan ayah. Jadi tanggungjawab lain. Tanggungjawab lain, kehidupan baru, jadi tak sempat bosan lah. Lepas tu anak umur 2-3 tahun perangai berubah pula. Masuk tadika, 6 tahun, 7 tahun masuk sekolah. Jadi sentiasa berubah-ubah. Jadi itu cara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita tak cepat bosan. Tapi pada yang sama kita kena usahalah. Jadi suami yang terbaik, jadi isteri yang terbaik, lepas tu jadi ayah pula yang terbaik. Peranan tu sentiasa berubah-ubah. Tapi usaha tu tetap ada lah. Kalau tidak nanti dia bosan lah. Dia bosan asyik sama. Bayangkan ayah kan dah anak sekolah rendah, dia duduk pergi main buat masa zaman bujang tu, main game lah. Minta maaf kalau sebut few things lah, mengain lah, main snooker lah, tak berubah. Tak boleh lah. Itu Bahaya yang buat lah bahaya. Itu dia maknanya dia masih sangkut dekat fasa bawah, sedangkan tugas dia dekat ada atas. tanggungjawab lain kan. Itu jadi clash tu, jadi problem. Perlu orang kata apa, sentiasa perbaiki diri dengan Betul. peranan kita yang Betul. semakin hari semakin lain lah orang kata kan. Betul. Jadi persoalan dia, jodoh pilihan keluarga dan juga jodoh pilihan sendiri. Mana yang bagi pandangan tuan sendiri yang lebih baik, yang lebih bahagia? Okey, saya rasa ini saya kena ambil jalan tengah lah, saya rasa kan. Sebab kalau jodoh pilihan keluarga, dia kebaikan dia macam ni. Keluarga dia nampak, dia ada pengalaman macam mak dengan ayah kita kan. Dia dah berpengalaman, dia tengok kalau orang macam ni mungkin dia penyabar kan, mungkin dia rajin. Tapi downside dia mungkin pandangan sebegitu dah tak relevan ataupun tak sama dengan minat anak muda lah. Sebab anak muda dia nak apa? Dia nak orang yang dia boleh connect kan, boleh sefahaman, sekufu dia panggil kan. Yang boleh mungkin career, sama-sama kejar career kan. Jadi situ kena ada titik persamaan lah saya rasa. Boleh kalau anak tu minta tolong mak ayah, tetapi jangan terus buat persetujuan tanpa menilai. Kalau boleh berkenalan dulu, bagi tempoh. Sebab tu dalam Islam tempoh bertunang. Yes, dalam Islam tempoh bertunang tu cantik. Dia untuk berkenalan. Sebab kalau zaman dulu, kalau kita tengok zaman Rasulullah dulu ke zaman mak ayah kita dulu pun, pasangan tu dipilih oleh keluarga sebenarnya. Tetapi dia ada tempoh bertenang ataupun dia panggil tempoh bertunang. Boleh fikir macam tu lah. Bertunang tu tempoh bertenang. Maknanya kenal dulu hati budi, kenal keluarga dia, kawan-kawan dia. Kalau nak keluar sama-sama pun asalkan jaga batas, saya tak ada masalah. Sebab dalam proses mengenali kan. Saya ada satu kes saya terjumpa dalam proses bertunang tu, tiba-tiba karakter tunang dia keluar. Macam suka marah, suka tengking, suka sekali angkat ni macam tangan macam ni kan, nak pukul. Lepas tu kebetulan saya terjumpa dengan lady tu lah. Lady tu macam stres. Dia tanya, patut tak dia teruskan pertunangan ni, pilihan keluarga.
Keluarga nampak cantik sangat lelaki ni sebab dia manusia, dia boleh berlakon kan, dia boleh berlakon. Tetapi yang nak kahwin ialah anak tersebut. Dia kata dia nak putuskan tunang, dan ini satu keputusan yang besar lah, melibatkan dua keluarga. Lepas tu dia refer kat saya. Lepas tu saya pun serba salah, kata kalau saya cakap yang betul ni mungkin putus tunang ni. Saya cakap macam ni, saya kata tempoh bertunang ni adalah tempoh bertenang, sebab masa tu keluar karakter sebenar. Betul. Dia dah selesa. Dia dah selesa dengan kita, dia dah tak berlakon lagi dah. Kan masa dia nak berkenalan dulu mungkin banyak topping kan, banyak orang panggil apa? Watak-watak yang dia bawa kan. Bila dah selesa, mulalah rupanya dia pembengis, suka marah-marah, tak sabar. Lepas tu saya tanya tunang yang perempuan ni, dia kata agak-agak 5 tahun dari sekarang dia berubah lagi baik ke lagi teruk. Dia pun termenung sekejap, dia kata, saya rasa lagi teruk. Sebab kalau tak kahwin pun dah macam ni, lagi selesa bila kahwin, teruk saya. Akhirnya mereka putus tunang. Penerimaan keluarga mereka Buru hara lah sekejap. Tetapi saya rasa Alhamdulillah bila dijelaskan dia ada seorang kakak dia yang penyokong dia. Sebab kakak dia pun nampak. Kakak dia agaknya ada pengalaman abuse ke apa kan. Dia nampak ciri-ciri dia kata jangan kahwin dengan lelaki macam ni. Jadi kakak dia banyak bantu dia lah. Jadi support dia dengan berdepan dengan keluarga. Dan Alhamdulillah saya rasa settle dengan baik lah. Jadi inilah risiko dia kat situ lah kan. Sebab dia tak kenal kan. Tapi tempoh bertunang tu jadi sangat penting lah kalau pilihan keluarga. Kalau pilihan sendiri tu? Pilihan sendiri mungkin dia kenal. Mungkin dia jumpa dekat college, dia jumpa dekat sekolah kan. Macam Iman sebut tadi kan, mula dari sekolah sampai ke universiti kan. Biasa orang jumpa kat universiti lah kan. Dan saya pun jumpa pasangan saya kat universiti. Jadi kita kenal lah. Dia pergi kelas macam mana, dia buat assignment macam mana kan, nampak okey setuju jalan lah kan. Itu kita proses berkenalan tu lain sikit, lebih kurang gitulah. Jadi yang kata tak boleh kita nak assume mana lebih bahagia itu dia bergantung kepada apa kata rumah tangga pasangan tu masing-masing. Betul. Tapi kan kita nak tahu juga tuan, kalau macam apa orang kata mesti ada ibu bapa yang segelintirnya yang memilih kan. Kenapa masih ada walaupun zaman sekarang ni dah moden, dah macam-macam ada media sosial macam OB tadi kan. Tapi memang parents ada lagi yang macam nak kena carikan juga. Kenapa sebab diorang tak percaya ke yang pilihan anak mereka ni ataupun daripada pengalaman lepas diorang yang diorang ni pun orang kata macam tadi tradisi yang diorang pun dikanen-kanenkan. Jadi macam mana tuan? Ada, saya tak nafikan. Ada sebab kita ialah manusia ni ada pelbagai jenis perangai kan. Saya dalam pengalaman career saya lah, perjalanan saya sebagai motivator, banyaklah jumpa ada tu mak ayah terlalu mengongkong sehingga anak-anak tak boleh buat pilihan. Bukan kata cari jodoh je, ambil kos, belajar universiti, semua dah dipilih dah ditetapkan oleh mak ayah. Kalau nasib baik, pilihan tu betul. Tetapi kebanyakannya tak macam itulah. Kebanyakannya dia akan clash lah. Sebab anak-anak tu tak rasa itu pilihan dia. Dia hanya, tapi mereka anak yang baik. Anak yang baik, bila anak yang baik, dia tak nak jadi anak derhaka, ikut je lah. Tetapi telah mengorbankan masa depan dia sendiri dari segi kebahagiaan keluarga kan, ataupun career pilihan. Ada setengah tu sampai pernahkah kita dengar kes-kes kalau dia dapat degree, dia bagi kat mak dia, ayah dia, nah, this is yours. I want to do something else. Ada kes macam tu. Saya takut jodoh pun macam tu juga. Kan? Dia kahwin, mak layan lah. Ni pilihan mak dengan ayah, saya nak buat hal sendiri. Dia buat hal dia kan? Takut jadi macam tu. Tetapi kalau tu saya kata penting, keredaan anak tu kena ada lah. Kalau betul-betul dia serah dekat mak ayah dia, dan kita mak ayah pun reasonable lah. Janganlah serah tu dapat kita salah guna kuasa yang dibagi oleh anak tu, ambil je siapa-siapa kan. Bagilah pilihan 2-3 orang, tengok background. Lepas tu ada yang penting, mak ayah sebegini boleh nak propose, tetapi kalau anak tak suka, ada ruang untuk mereka cakap no. Ada ruang untuk mereka cakap tak nak lah mak, macam tak ngam lah. Dan kita tak kecil hati. Kita sebagai ibu ayah, saya pun sebagai ibu ayah juga, kita tak rasa macam apalah kau ni tak nak melawan, tak ada. Kita jangan fikir macam tu. Kita itu boleh. Itu maknanya masih relevan, itu menjadi salah satu ruang untuk dia bertemu jodoh. Selain daripada apa tadi apps yang disebut ni? Kan? Betul jannah lah. Sambil-sambil complimentary lah. Betul. Compliment lah, maknanya ada 2-3 channel yang dia boleh jumpa jodoh kan. Mana tahu, pilih lah. Lepas tu pilih lah. Dan bagilah ruang untuk anak tu rasa okey tak okey. Lepas tu sama-sama buat keputusan yang terbaik untuk semua pihak lah.
Sebenarnya ada juga yang kita tengok-tengok dalam drama, kenen-kenen kan apa semua ni memang reality. wujud tu Betul, dalam memang reality, wujud, tak dinafikan. Ada. Especially yang mungkin nak jaga status, betul. yang mungkin nak jaga darjat keluarga kan. Betul. Mereka ni mungkin tak tahulah, saya nak kata ego pun dia juga kot sikit-sikit kan. Dia okey, dia tak boleh tengok orang tak sama tara. Dia takut anak dia nanti dah jadi drama lah pula kan. Apa antara dua darjat. Dia tak nak macam tu lah. Niat dia baik. Tetapi zaman moden ni saya rasa semua dah sama darjat dah kot kan. Tak ada beza sangat lah. Okey, apa situasi ni, saya nak bagi situasi yang mana orang kata berkaitan dengan salah menyalah. Jadi situasi yang mana mungkin ada pasangan ni mereka berkahwin atas pilihan keluarga, ibu tak bahagia. Salah pula mak ayah pula. Itu situasi pertama. Yang mungkin yang kedua ni pula yang mereka ni berkahwin dengan pilihan mereka sendiri. Tiba tak bahagia. Mak ayah pula, ni lah kau pergi pilih dia macam-macam. Salah menyalah. Ya, betul. Mak ayah salah menyalah, anak pun sama. So macam mana kita nak nak atasi situasi macam ni? Inilah yang hasil daripada ekstrim yang saya sebut tadi. Kan dua ekstrim, yang pilih sendiri, tak kisah pasal orang lain, I don't care who you are apa semua. Dia cinta itu buta kan. Dia dah taksub dah dengan orang tu, this person tak ada salah langsung, perfect. Memanglah 3 tahun pertama memang perfect lah. Lepas tu mulalah keluar kan. Yang dia ada ekstrim mak ayah pula kan. Jadi hasil dia memang macam tu. Dia kalau nasib tak baik, jodoh tu tak kena, dia akan saling menyalahkan lah. Dan masa tu kadang-kadang nak perbetulkan dah susah. Kadang-kadang sebab tu Islam ada ruang perceraian kan. Kalau perceraian tu lebih membahagiakan, why not kan, buat dengan betul. Tetapi yang penting kita mencegah. Bercerai itu kita merawat masalah tersebut. Kalau boleh kita cegah lah. Jadi pencegahan dia itulah, kita banyakkan dialog, banyakkan muzakarah. Kalau dalam agama kita sendiri pun banyakkan perbincangan. Benda paling penting sebelum berbincang, ada satu benda semua kena buang. Agak-agak apa dia? Ego. Kan? Ego kena buang. Ayah kena buang ego dia, mak kena buang ego dia, anak-anak kena buang ego. Kadang-kadang anak pun ada ego juga. Kata apa mak ayah tahu apa kan? Kena pula mak ayah jenis agak old fashion sikit kan, old school sikit. Mak ayah tahu apa? Kalau kami ni tengok wah dah moden, duduk kat bandar, mak duduk kat kampung kan. Kena buang. Sebab nak tak nak, saya yakin lah, tak ada manusia yang 100% betul. Dan pada masa yang sama, tak ada manusia yang 100% salah. So kita cuba ambil yang terbaik. Mana yang betul kita ambil, mana yang salah tu kita park tepi dulu. Ambil yang betul dari orang sini, dia jadi penuh, jadi cantik. Itu keindahan mesyuarat keluarga. Bawalah berbincang banyak-banyak, test dulu. Kalau kita nak launch produk kan, berniaga, kita ada test market kan. Betul. Kalau kita fail pun tak besar sangat, rugi sikit je. Tapi kalau berjaya, kita boleh banyak dapat strategi dari situ. Ini pun sama. Test dulu, berkenalan dulu, tengok keluarga, background dia macam mana, serasi ke tidak kan. Rasa ada chemistry ke tidak, cewa cakap sedap. Tapi itulah dia punya teknik ataupun step dia macam tu. Common sense lah orang kata, common sense. Tapi kalau ada ego kat tengah, common sense kalau ego tu paling penting, saya kena buang. Memang betul. First thing buang ego. Saya dulu ada seorang bos, bos saya kerja corporate, dan satu nasihat dia saya ingat sampai sekarang. Kata, Zaid, sebelum kau buat apa-apa keputusan, kau buang ego tu dulu. Dia kata sebab ego ni lah yang akan menenggelamkan kita. Dia bawa cerita Titanic. Cerita Titanic tu yang langgar iceberg tu, dia kata kau ingat Titanic tenggelam sebab apa? Sebab iceberg ke sebab ego manusia? Termenung saya sekejap. Rupanya sebab ego manusia, betul tak? Iceberg tak salah. Memang dah ada dekat situ, kau nak pergi langgar dia buat apa kan? Jadi bila kita buang ego tu, kita nampak keluarga ni tak adalah bagus sangat, dia ni tak adalah baik sangat. Dia nampak banyak benda. Jadi yang menenggelamkan perkahwinan tu ialah iceberg tu tadi. Tak salah. Benda tu memang dah Tuhan dah buat. Kalau tak ngam memang akan bercerai. Tapi kalau ego nak juga redah-redah. Manusia lawan iceberg, siapa menang agak? Iceberg lah kan. Memang kita akan tenggelam. Jadi Tuhan dah bagi kita akal, fikiran, buanglah sikit. Kawal ego kita. Bincang dengan hati terbuka, tanya pendapat, dan masa tu insya-Allah kalau gagal juga tak ada orang akan blame siapa-siapa. Sebab mak ayah dah bagi ruang, anak-anak pun dah bagi ruang, okeylah, nasiblah.
takdir lah, percubaan ni gagal kan, it's okay, move on, cari, dan insyaAllah yakin satu hari Tuhan akan ganti dengan jodoh yang lebih baik lah. Tapi kan tadi Tuan macam sebelum tu Tuan ada menyebut mengenai derhaka kan. Macam apa, anak ni terlalu terikat dengan words derhaka tu. Ya, betul. Takut macam tak dapat restu, sekejap buat apa pun tak jadi. Kan? Jadi macam nak tak nak terima, kalau tak nak ada title derhaka tu kan. Betul. Jadi macam mana pandangan Tuan? Okey, dengan sebut kata derhaka pun takut kan. Minta ampun mak ayah, derhaka. Memang semua orang takut derhaka. Betul. Tetapi kadang-kadang kita tersalah faham maksud perkataan derhaka tu sendiri. Derhaka ni bukannya melawan setiap perkataan. Derhaka ni ialah melawan benda yang baik yang mak ayah suruh kita buat. Tetapi kadang-kadang mak ayah pun derhaka dekat anak pun ada juga. Bila dia buat sesuatu yang tak baik untuk anak dia. Ada term anak ayah derhaka kepada anak. Derhaka ni maksudnya mengambil hak orang lain tanpa kerelaan dia lah. Kita lawan hak tersebut. Jadi kalau hak anak tu bahagia berkahwin dan mak ayah buat keras kepala macam Titanic tadi, langgar, itu mak ayah yang derhaka kepada hak anak-anak. Dan anak-anak masa tu kalau dia melawan pun tak salah dah bagi saya. Of course ada cara dia lah. Janganlah kita pergi mak tak boleh lah kan. Itu dah tak ada adab lah pula. Boleh jadi derhaka kategori lain. Cakap baik-baik, minta tolong adik-beradik ataupun macam kes yang saya sebut tadi. Dia putus tunang. Kita nampak macam derhaka kan. Tapi dia dah nampak dah. Dia dah nampak apa yang mak ayah dia tak nampak. Jadi dia kena ceritalah. Dia kena adalah skill komunikasi, skill memujuk, soft skill yang biasa kita dengar kan, yang kita biasa guna tempat kerja tu kan. Highlight. Saya faham mak suka orang ni, tetapi saya nak tunjuk satu sisi. Konon sisi gelap lah kan. Buatlah drama sikit, sisi gelap yang mak ayah mungkin tak nampak. Kalau dalam sudut psikologi dipanggil blind spot. Macam kita driving buat kereta kan, kita ada blind spot. Boleh gaduh dengan orang sebelah, mana ada motor, kita nampak motor, dia tak nampak. Itu tak derhaka. Tak boleh ayah, kalau saya corner kanan langgar motor, kau anak derhaka. Tak boleh. Itu salah ke? Bagi saya kita faham macam itulah. Tapi nak explain dekat mak ayah kita dengan penuh sabar, dengan penuh ihsan, penuh kasih sayang. Saya faham mak sayang saya, mak anak yang terbaik untuk saya, tapi mak nampak tak ada ni, ada motor kat tepi ni, saya tak boleh corner kanan, mak nampak tak? Dia pun akan tenang, dia faham. Kita bukan nak lawan dia, tapi kita nak highlight the situation. Sama lah dalam kes tersebut, kalau kita dah nampak aku kalau kahwin ni memang tenggelam lah, memang kena belasah lah kan, highlight. Dan kalau ada ally, dia panggil ally, ataupun kita pergi menyokong macam kakak dia kan, guna kakak, guna third party. Kakak tu dia tak ada personal interest, dia kata mak tak ingat ke saya dulu kahwin dengan orang macam ni lah, tengok ni muka ni pun tak hilang lagi ni, parut kan, contoh lah kan. Mak dia tu, sama ke? Sama mak, trend dia macam ni lah, dulu orang baik, lepas tu tengok dah ni sama. Nak teruskan tak? InsyaAllah mak pun dia sayang kita, bukan dia nak torture kita. Kalau dia mampu buang ego sikit, lagi senang. Lagi senang untuk dia tengok, betul lah, okey lah kita tengok balik lah, kaji balik. Tak derhaka kan. Jadi okey lah, faham anak-anak takut, saya pun takut kan. Kalau derhaka menggigil rasa kan. Tak ada orang nak. Kalau derhaka memang tak bau syurga lah. Tetapi kita kena faham lah, dalam kes sebegini kita cakap bincang elok-elok, InsyaAllah tak masuk kategori derhaka. Kita tahu kita melawan tu ada fakta, ada basis kan. Blind spot tadi, tengok blind spot orang lain tak nampak, kita nampak, kita cubalah highlight kat dia. Buat dengan hemah, dengan penuh kasih sayang, peluk dulu mak tu, nangis-nangis sikit. Wujudlah teknik Wujud hati dia, ya. Teknik memujuk tu penting, insyaAllah boleh. Dah bersedia ke? Okey, kita nak tahu juga lah, tadi Tuan dah share mengenai yang orang kata aku tadi, apa tadi? Tadi kita bincangkan mengenai takut derhaka. Saya pula terfikir-fikir, dah hilang terus kan. Suspend bila cakap saya buat derhaka ni, kita pun macam takut kan. Tapi kita nak tahu jugalah orang kata apa orang kata sudut pandang baik buruk jodoh pilihan keluarga itu. Kita tak nak highlight yang buruk je, sebab bila orang cakap jodoh pilihan keluarga yang buruk je kan. Jadi kita nak highlight dua-dua pandangan. Alright, cantik soalan ni. Saya rasa sebab ni pengalaman saya lah. Macam dia saya sebut, ada seorang rakan saya, dia sangat prihatin tentang jodoh, tentang anak-anak dia dengan pasangan, dan dia risau dengan keadaan semasa lah. Macam calon-calon yang
ramai yang tak qualified lah kononnya untuk anak dia kan. Jadi dia dapat persetujuan dengan anak dia perempuan. Anak dia perempuan, dia dapat persetujuan dengan anak dia untuk dia tolong recommendkan. Keyword dia tolong recommendkan. Dan anak dia kata okey. Kebetulan anak dia buat masters ke PhD kalau tak silap saya. Memang sibuk lah. Dia pun kata yelah, dia pun tak ada masa nak layan lelaki. Dia teramai duk WhatsApp semua kan, tapi tak kenal, tak ada masa. Okeylah mak filter lah. Dan filter alhamdulillah jodoh yang sangat baik. Kebetulan bila dia tengok kawan dia juga sama-sama kalau tak silap dia kerja dia bagi akademik profesor gitu. Sana pun lebih kurang gitu. Jadi anak pun dibesarkan dengan baik. Dan dia pun nampak okey, macam sesuai. Berkenalan lah, let them both of them meet up, jumpa, bagi masa lah bertunang tadi, berkenalan dan chat balik. Katalah bagi masa 3 bulan. So what do you think? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Anak dia muka dah happy dah. Boleh sangat lah mak. Kan? Okey lah. Kan? Itu happy ending lah. Dan ditakdirkan ada majlis wedding, saya pun pergi wedding dia orang, dan sampai sekarang dah ada anak 2 orang dah kalau tak silap. Alhamdulillah, happy. Jadi boleh. Tapi adalah jalan-jalan dia sebegitulah. Yang kes begitu, mak ayah dia pun open, anak-anak pun open kan, tak ada yang sebenarnya kita boleh tengok cara mereka berkeluarga dari kecil, hubungan mereka macam mana. Kalau hubungan dah baik dari kecil sampai besar, trust dah ada, kepercayaan tu tinggi, tak ada masalah kan. Yang masalahnya bila dari kecil sampai besar bergaduh kan. Mak ayah pun ada haruan masing-masing, anak ada haruan masing-masing, tiba-tiba nak jodoh macam tu. Saya pun tak berani nak recommend. Betul. Jadi yang kita nak ialah trust. Dua-dua pihak percaya each other, mak ayah dengan anak-anak, insya-Allah. Kalau tak jadi pun tak ada orang ambil hati kan. Ada ruang untuk dia keluar daripada kepompong pertunangan apa tu semua, ada ruang lah. Sebab tu kalau dalam Islam dan budaya Melayu dia ada 2 peringkat. Merisik, baru bertunang. Bertunang tu serius sikit. Merisik tu very free and easy kan. Tak nak sudahlah kan. Tak ada pihak yang kecil hati kan. Tapi bertunang tu serius sikit. Tapi banyaklah sebenarnya ruang. Kita gunalah sepenuhnya fasa-fasa yang telah ada dalam budaya kita, insya-Allah tak ada masalah. Tapi ada tak sudut-sudut yang kata perkara yang buruknya? Buruk. Oh banyaklah. Itu perkara buruk dia berlaku apabila itulah dia tak follow, dia tak ikut dia punya budaya tadi kan. Terlalu memaksa, menekan, tekanan tu sendiri membuatkan kita tak waras lah. Buat kita kan, tekanan tu ialah ibu segala stres kan. Stres tu pun, kata stres pun tekanan. Terutama bila orang ada kuasa menekan kita, macam anak-anak, ibu bapa ada kuasa, dia menekan anak dan anak tak ada ruang. Okeylah mak, apa-apalah, dia pun malas nak ni kan. Dan akhirnya bila dah dia yang terpaksa hadap benda tu, mak ayah dah lepas tangan dah. Lepas tu dia pula disalahkan. Itulah kau tak nak layan suami ke, tak nak layan isteri ke, dia pula salah lah, aku pula kan. Padahal dulu mak ayah yang nak sangat kan. Jadi itulah bahaya dia macam tu. Saya tak nafikan ada bahaya. Ada bahaya dia. Baik buruk tu ada lah. Betul. Dia bergantung kepada sikap dan mentaliti keluarga tu sendirilah. Kalau mentaliti dia advance kan, macam normal, modern kan, open kan. Bukan kata open tu tak ambil kisah, bukan. Maksudnya dia boleh terima. Dia pun tak betul kadang-kadang kan. Kita manusia boleh terima pendapat lah. Betul, boleh terima pendapat ramai, boleh bincang dengan tak gaduh. Setengah keluarga nama je bincang, tapi sebenarnya tu bukan bincang. Itu macam dah perang macam dah perang. Bukan berbincang macam tu. Anak nak sebut sikit, diam. Itu bukan berbincang kan. Jadi anak tu rasa tertekan lah, whatever lah, I don't care. Kadang-kadang anak-anak dia macam nak hukum mak ayah juga. Mak ayah nak sangat, aku ambil. Tengok macam mana nanti. Seolah-olah dia nak menghukum mak ayah. Mungkin dah bertahun dia duk pendam kan. Saya sebagai parenting coach, saya nampak benda ni kadang-kadang anak tu dia memberontak. Banyak cara. Ada yang secara fizikal kan, melawan. Ada yang secara emotional, dia withdrawn. Dia ada yang secara sosial macam ni. Kahwin nanti kami gaduh, mak ayah juga yang malu. Dia seolah seronok pula. Mak ayah dia malu kan.
Padahal muka macam tu. Masalah juga kan macam tu. Betul. Dia macam ugut lah pula Macam ugut. Itulah tak sihat lah. Kalau permulaan dia tu dah buruk, hasil dia memang buruk lah. Gitulah lebih kurang. Jadi kita tak tahu jugalah bila kita dah orang kata banyak juga kita bincangkan tadi. Kita tak tahu jugalah. Mungkin ada penonton-penonton kita yang orang kata apa, dijodohkan pilihan keluarga. okey. Jadi ada tips tak? Tuan Zaid. Boleh, insyaAllah. Kepada yang dah macam okey aku dah terkena ni kan, dah dijodohkan. Okey, ada banyak tips sebenarnya. Pertama sekali, kita sebagai orang Islam yang beriman, kita yakin kepada qada dan qadar. Kita yakin benda tu jodoh, maut, rezeki, semua dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara dia berbeza. Mungkin cara yang kita bertemu jodoh kita melalui mak ayah kita. Anggaplah benda tu baik untuk kita. Dan kita nilai lah. Kalau memang pasangan kita tu baik, tak ada apa, perfect lah kan. Cuma mungkin kita tak ada feeling, tak ada rasa macam kenapa kawan aku dulu dating guling-guling tukar baju macam Hindustan kan. Aku alah boringnya. Itu tak ada masalah. Sebab macam saya sebut tadilah, setiap kehidupan kita ada fasa dia. Dan fasa tu hasil dia bergantung kepada what you put in. Kita jadi ibu, kita jadi ayah, kita akan jadi ibu ayah terbaik bila kita berusaha jadi terbaik. Jadi bagaimana kita bermula tu tak penting. Yang penting bagaimana kita berakhir. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok long term. Kena tengok jangka masa panjang. Ini pun untuk semua, tak kisahlah yang dipadankan ke, yang cari sendiri ke. Kebanyakan kita tengok short term. Betul. Kita tengok kahwin nak apa, seronok kan, ada keluarga, ada anak. Tapi kita tak nampak. Bila kita tengok short term, jangka masa dekat, ada datang problem kecil jadi besar. Masak tak sedap pun gaduh kan, suami bangun lewat ke, tak terlupa samping ke, gaduh sebab dia nampak short term. Macam kita letak barang, kita tengok dekat, besarnya benda ni. Tapi bila kita tengok jauh, datanglah benda dia jadi kecil. Alah, aku jauh lagi perjalanan dengan pasangan aku. Saya dengan isteri saya, kami ada macam ada vision lah. Satu hari nak travel the world kan. Dah bongkok tiga, tangan pegang lagi, seorang payung macam tu kan. Kita rasa okey. Hari ni gaduh sikit, nothing lah, biasalah. Gaduh sebab lu jauh lagi kan. Jadi pasangan yang dijodohkan begini, tengok long term. Anak nak sama-sama, anak membesar, masuk sekolah, masuk universiti, best tau, hantar anak pergi universiti kan. Dapat college yang dia nak, lepas tu dia pula kahwin, dapat anak cucu. Bila kita fikir macam tu, kita senyum seorang-seorang. Betul. Best ni kan. Isteri beletir sikit dia, it's okay, I love you too. macam tak ada apa. Sebab jauh vision kita kan. Semua matter lah. Semua matter. Jadi kepada yang dijodohkan begitu dan semua orang lah, cubalah. Sebab tu Islam mengajar kita hashtag tu. Saya suka sangat hashtag tu. Kalau kita betul-betul percaya benda tu, apa dia? Hashtag Til Jannah. That is the ultimate long term yang kita nak kan. Okay, yang ketiga ni paling very important, paling penting lah. Saya yakin jodoh kita tu memang complementary kita. Memang kita katalah jodoh kita, okeylah kita nampak jodoh kita tak betul kan. Macam ni. Memang Tuhan dah bagi kita sebab kita saja yang boleh betulkan dia. Macam katalah saya mungkin tak caring sangat ke, tak romantik ke apa kan. Tiba-tiba my wife akan compliment saya, dia akan ingatkan saya how to be romantic, how to be caring. Dan saya pun tu, betul juga sebab family saya tak ajar saya macam tu. Sama juga kalau my wife, kita tengok dia macam ni, saya complimentary dia. Saya akan perbetulkan dia, saling membetulkan diri sendirilah. Maknanya ada satu konsep saya kalau tadi hashtag Til Jannah, saya selalu cerita dekat peserta program saya kata, okay, ni you jangan lepas this one. Hashtag tiket ke syurga. Kita gunakan pasangan kita, lagi challenging pasangan kita, lagi pening kepala pasangan kita, lagi besar tiket ke syurga. Sebab apa? Kita sabar, kita belajar ilmu kan. Kalau sebelum ni aku pun tak reti nak cakap dengan orang marah-marah macam ni, kita pergi belajar how to speak, how to communicate assertively, I don't know lah, apa-apalah. Dan bila kita communicate dengan pasangan kita, dia jadi lembut. Masya Allah, itu satu kan. Mana tahu kita dah lah, kalau saya lah, amalan dah tak banyak kan. Okey lah, basic-basic ada lah. Tapi what do I get? What do I have? Tak ada. So mana tahu kita mati nanti, tiba-tiba kita kata, nah Tuhan bagi. Saya selalu bayang macam tu lah.
ni ambil tiket ke syurga. Kok mana pula? Sebab engkau dulu sabar dengan pasangan kau, sabar dengan anak engkau. Sebab engkau sabar itulah mereka berubah. Sebab engkau sabar itulah mereka nampak macam ni. Dan dia kembali ke jalan yang lurus. Nah, you deserve it. Ambillah tiket ke syurga. Masa tu, wow, kita pun kan. Jadi inilah, anggaplah yang tengah macam ada konflik dengan pasangan kan. Fikir macam tu. Ini jangan lari. Bila kita lari, berpisah dan sebagainya, memang boleh. Tetapi itu last resort. Memang kita dah buntu sangat dah. Dah tak ada jalan dah. Boleh lah. Tapi sebelum tu, saya yakin lah banyak lagi kita belum buat kan. Nak ke kita buang tiket-tiket ke syurga ni? Nak ke? Saya tak nak kan. Saya tak nak buang. Jadi sabar itu adalah kuncinya. Dan syukurlah, sabar dan syukur. Jangan terlepas benda tu, insya-Allah. Datanglah jodoh. Saya fikir macam tu, okeylah, tak apalah. Anak buat perangai. Buat perangai, kita senyum je. Ini tiket ke syurga aku ni. Macam tu kan. Kita sabar, kita tenang. Lama baik budak tu. Dia pun jadi bagus sebab kita. Wow, power tu kan. Insya-Allah. Saya suka lah. Dah dapat 2 hashtag hari ni kan. Dah dapat 2 hashtag hari ni. Jangan lupa Til Jannah dengan tiket ke syurga. Itu banyak yang saya macam terdiam seketika sebab betul apa yang tuan cakap tu sedikit sebanyak membuka fikiran kita. Dan dah hampir sejam sejam. Tak rasa, alhamdulillah. Berada di penghujung perancangan dah kita. Jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin ada sedikit sebanyak nasihat ataupun pesanan yang Tuan Zaid nak sampaikan kepada penonton kita pada hari ini. Okey. Itulah saya ucap. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim Siakap Keli TV lah kerana memberi ruang untuk saya berkongsi. Dan topik ni memang saya passionate lah. Sebab bagi saya jodoh, keluarga, anak-anak ini adalah asas kebahagiaan kita. Dan kita yakinlah dengan qada qadar, mana yang kita dah dapat itulah yang terbaik untuk kita. Jangan kita duk asyik nak mencari lagi kan. Dah ada depan mata kan. Saya selalu sebutlah kebahagiaan tu kadang-kadang di depan mata kita je tak nampak kan. Anak-anak, isteri kita, suami kita, kadang kita nak tengok jauh, sana hero, sana heroin sini kan. Tak terkejar, tak akan happy. Jadi memang tak ada orang akan sempurna, pasangan kita tak sempurna, kita sendiri lagi tak sempurna. Betul. Jadi kita sama-sama menyempurnakan, improve ourselves first, belajar, baca buku, pergi kursus. Bila kita when you become a better person, bila kita jadi insan yang baik, insya-Allah kita akan jadi ayah yang baik, suami yang baik, umat yang terbaik. Dan jangan lupa kejar tu kejar tiket ke syurga, ada banyak. Setiap hari ada dalam keluarga kita tu, sorok celah-celah mana. Sabarlah, cari kutip banyak-banyak. Ting point. Kita mati nanti senyum, insya-Allah. Tenang, anak-anak pun bahagia disebabkan kita peluang terbesar Tuhan bagi kat kita untuk mengubah kehidupan insan lain kepada yang lebih baik. Apa lagi lebih besar pada tu kan? Mengubah kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Dengan sebab kita, mereka berubah. Wow, tak dapat peluang ni jadi jangan lepaskan, kejar kutip banyak-banyak, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia tadi sikit sebanyak orang kata apa, banyak yang kita kongsikan input-input yang menarik berkaitan dengan jodoh pilihan keluarga. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, sedikit orang kata apa, kesimpulan lah sikit kan daripada kami berdua. Pak Riza, setiap orang tu bahagia dia lain cara dia. Ada yang bahagia itu pilihan dia, dengan pilihan dia. Ada yang bahagia dengan pilihan keluarga. Ada yang bahagia macam tadi kan, apa, Sebaitul Jannah dan sebagainya kan. Okey. Tapi macam bila kita sebut berkaitan dengan jodoh pilihan keluarga ni, Pak Riza, semestinya setiap ibu bapa tu kalau dia nak memilih untuk anak mereka, mesti dah mereka akan sediakan yang terbaik kan. Takkan mereka sendiri nak menghancurkan anak-anak mereka. Jadi orang kata apa, semua tu bergantung kepada individu tersebut, bagaimana penerimaan mereka kepada orang kata apa, jodoh pilihan keluarga itu. Paling penting je apa ni, pesanan daripada Tuan Zaid kita, #Til-Jannah, #tiket ke syurga. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Tuan Zaid. Sama-sama, terima kasih kembali. Perkongsian sangat padu. Saya suka sangat hari ini. Banyak terdiam saya hari ini. Terima kasih banyak. Dan kepada penonton-penonton juga, terima kasih banyak kalian terus setia bersama kami hingga ke penghujung rancangan, insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain waktu lain kali. Bye. Assalamualaikum.